وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jua lah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita diimpunkan dalam ketaatan, kita diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke pagi ini, menginjak masuk ke pagi 14 dari bulan Rabiul Awal bagi edisi 1445 Hijrah. Justru dalam kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini sebagai satu orang yang senantiasa mengenang dan mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi kita berada dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah bagi kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya kita berselawat itu menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik, tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Untuk pagi ini kita masuk pada tanggal 14 Rabiul Awal, melepasi 2 hari daripada hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut pada banyak dapatan tarikh berkenaan dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dilahirkan kurang lebih 1498 tahun yang lalu, merupakan satu manusia yang menjadi tanda. Yang pertamanya kata ulama, bermulanya fasa akhir zaman. Nabi SAW lahir saja dah mula kira dah fasa akhir zaman. Begitulah juga bila mana sampai kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut ditandai berlaku pada bulan ini, iaitu bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Sebagai ulama menyatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wafat pada hari Isnin 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tarikh 8 Jun 633 Masihi. Kerana itu dalam kita meletakkan satu penanda aras
berkenaan dengan pengulangan mengenang dan mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini merupakan bulan yang tidak melepaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini Nabi dilahirkan, bulan ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, intiqal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kata Abu Yahamka, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya cuma 63 tahun, kalau diukur kira tidaklah lama mana pun kehidupan Nabi itu, kalau nak dibanding bezakan dengan mana-mana Nabi yang wujud sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Nabi yang ada sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia mereka cecah lebih lama daripada usia Nabi. Ada yang sampai ratus tahun, ada yang hampir dekat 1000, ada yang lebih daripada 1000 pun. Namun begitu, beza bandingnya adalah, walaupun sebagai contoh Nabi Nuh alaihissalam usianya mencecah 950 tahun, yang mengikut dakwah dia tidaklah sampai 100 orang. Hatta sekali bila mana duduk dalam kapal tu, pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang ikut tu boleh dikira. Bahkan anak baginda Nabi Nuh alaihissalam juga tidak turut serta dalam nilai iman. Kalau diikut kira pada Nabi Yunus alaihissalam 30 tahun berdakwah, yang ikut Nabi Yunus alaihissalam tak sampai pun 4 orang, 3 orang. Berdakwah 30 tahun, yang ikut Nabi Yunus cuma 3 orang. Sebab tu jadi satu titik dalam hidup Nabi Yunus alaihissalam mengambil keputusan untuk meninggalkan dakwah. Bukan meninggalkan dakwah itu kerana menentang perintah Allah, tetapi dikarenakan oleh terasa hati dakwah tu tidak diterima. Bayang 30 tahun pergi mengajar, yang main kuliah 3 orang. Bukan kata 3 orang tu dekat satu tempat, tak. Pi sini pun 3 orang tu, pi sana pun 3 orang tu, pi sana pun 3 orang tu. Tak ada orang lain dah. Jadi sebab itulah jadi satu peristiwa yang Nabi Yunus bawa diri, yang mana kata ulama, yang memberikan satu iktibar kepada kita bahawasanya dalam urusan dakwah ni tak boleh putus asa. Kalau pi mana-mana pun nak sebar dakwah, bukanlah diukur kira pada banyaknya jumlah, tapi konsistensi kita dalam menyampaikan dakwah. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, itu yang penting. Maksudnya terus untuk menyebarkan dakwah itu adalah satu benda besar. Namun begitu, kata Abu Yahamka, walaupun usia Nabi cuma 63 tahun, tak sama macam Nabi Musa alaihissalam. Direkodkan paling ramai disebutkan mungkin mencecah 600,000 pengikut untuk Nabi Musa. Itu dalam riwayat yang agak langka. Ada yang kata tak sampai pun 100,000, kerana nanti dalam beberapa riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di akhirat kelak para nabi itu dibangkitkan dan diikuti oleh mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabi. Dan jumlah orang yang paling ramai beriman kepada nabi-nabi yang ada adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih mengiurkan, mengujarkan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya, kalau tuan-tuan perhati, kalau tuan-tuan perasan, orang yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai syuhada sekalipun. Tambah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibul liwa, sahibul buraq, adalah orang yang sebenarnya tidak mati. Kerana sejauh mana pun kita mengaji, besar mana pun kita ada, setinggi mana pun kedudukan kita, dipanggilnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Nabi. Kita akan sebut Nabi Muhammad, kita akan sebut Rasulullah. Kita tak sebut arwah, kita tak sebut Allah yarhamhu. Kerana apa? Hakikatnya mereka adalah orang yang masih lagi hidup, manusia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kunjungan kedudukan mereka. Bahkan orang-orang yang syahid juga dikenal sebagai dengan panggilan-panggilan yang menyatakan kehidupan, masih lagi hidup. Kita akan sebut al-syahid, nama tu. Kalau bahkan imam utama, para sahabat, kita tak sebut arwah. Tuan-tuan pernah dengar?
Mau duk main kuliah dia abang, arwah Saidina Umar ada beritahu. Nampak? Kalau ada tu something wrong tu. Sebab nak abang kata, walaupun kematian telah pun mereka lalui, tetapi kematian itu kematian yang membangkitkan, bukan kematian yang mematikan. Tak, mereka tak mati pun. Sebab tu nama mereka dikenang, diingat, disebut dalam keadaan seperti mana mereka seakan-akan masih hidup. Lebih hebat lagi baginda Nabi SAW yang telah pun wafat ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini dah 1445 Hijrah, kita masih lagi mengenang dan berusaha untuk mengenal setiap perkataan Nabi, dicerakin, diteliti dan dicermati oleh para alim ulama dalam berusaha untuk menguraikan perjalanan kehidupan manusia itu secara jelas, atau sehingga akan kepada bab berkaitan dengan kehancuran dunia ini pun sampai ke hari ini masih lagi dikaji perkataan Nabi SAW. Kerana pada perkataan Nabi diikat pada 4 sifat yang ada itu. Yang pertama, sifat Nabi adalah siddiq. Perkataan Nabi semuanya adalah benar, tak ada satu pun benda yang tak benar. Bila disebutkan dalam riwayat berkenaan dengan perkara-perkara tertentu yang kadang-kadang mungkin menjentik akal dan emosi kita, tetapi disebabkan dia datang daripada Nabi, sifat perkataan itu mesti benar. Cuma tinggal lagi kalau kita meragui perkara tersebut, yang perlu diragui adalah kita, bukannya Nabi SAW. Kalau kita tengok pada bab berkenaan dengan perkahwinan Nabi SAW, ulama berdiri pada ketetapan 11 orang isteri Nabi. Ya, 11 orang. Tetapi kita boleh pergi dekat 4. Abang Tesla 2, kan? Kita tak ada lah nak Tesla, Tespen pun minta kurang. Nak pergi Tesla macam mana? Sebab tu kalau tengok pada isteri Nabi 11 orang, kita pun kena tahu juga siapa isteri-isteri Nabi, supaya kita boleh beza antara hamba perempuan Nabi SAW dan juga isteri Nabi SAW. Kalau player Liverpool kita boleh ingat sampai kesih kasut mereka 11 orang tu, 11 orang bini Nabi pun kita kena ingat. Pak menakan Nabi ada berapa orang, kena tahu. Sebab ada dekat situ nanti bila kita tahu semua ni, kita akan boleh nampak macam mana figure Nabi ni di-develop oleh suasana keliling. Macam mana Nabi ini satu orang yang begitu hidupnya bersosial, bermasyarakat. Sebaik-baik Nabi dengan orang yang paling dekat, sebaik-baik Nabi jugalah dengan orang yang terjauh. Macam mana Nabi mesra dengan adik-beradik Nabi, begitu jugalah Nabi mesra dengan orang-orang yang bukan adik-beradik Nabi. Nabi SAW adalah satu orang, kalau kata kita lihat dalam sekian banyaknya riwayat, membawa nilai kebenaran pada setiap sifat Nabi. Kalau senyum Nabi, senyum yang benar. Kalau tegur Nabi, tegur yang benar. Kalau cakap Nabi, cakap yang benar. Kalau kasih Nabi, kasih yang benar. Kalau lembut Nabi, lembut yang benar. Sebab itu bila kita tengok para sahabat bila mana menguraikan Nabi SAW, kita akan terpana dan terpaku bila mana mereka menggambarkan Nabi seolah-olah tidak ada banding, tidak ada tanding. Kalau kata Nabi nak dibandingkan dengan bulan, lawa lagi Nabi. Kalau Nabi nak dibandingkan dengan mana-mana orang, hebat lagi Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi itu pemilik kepada nama Imam Al-Muttaqin, Imam Al-Mursalin, imam kepada orang bertakwa, satu, imam kepada para rasul. Jadi kalau sampai ke saat ini dan hari ini kita meletakkan keterujaan kita kepada mana-mana Nabi yang ada, bicara berkenaan dengan handsome, tak ada orang lain, maka kita nampak Yusuf alaihissalam. Maka kita kena tahu Nabi itu imam kepada Nabi Yusuf. Boleh faham tak? Jadi kalau Nabi Yusuf dah handsome, Nabi Muhammad SAW lebih lagi handsome. Kalau kita ceritakan berkenaan dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, pemilik tahta, raja, duduk di singgah sana, maka Nabi itu, Nabi SAW adalah ketua kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Maka kedudukan Nabi itu lebih besar dan lebih hebat hakikatnya. Kalau kita cerita berkenaan dengan Nabi Sulaiman sebagai contoh, satu orang Nabi yang ada satu keupayaan, boleh berbicara dengan binatang, boleh berbicara dengan makhluk selain pada manusia. Maka
keterujaan yang sama, bahkan lebih utama kita letakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sekian banyaknya riwayat boleh berinteraksi, komunikasi dengan beberapa jenis makhluk. Bukan takat makhluk hidup yang kita faham seperti mana manusia, jin dan juga binatang. Nabi pernah direkodkan bercakap dengan dhab, bewak. Dengar kasar sikit kan, biawak padang pasir, nampak lembut sikit. Bukan macam bewak kita tu, tapi bewak lah. Nabi pernah bercakap dengan unta. Nabi pernah bercakap dengan beberapa binatang. Bahkan lebih hebat lagi, baginda Nabi SAW bercakap dengan pokok. Nabi bercakap dengan bukit. Dalam satu riwayat yang masyhur dan selalu tuan-tuan dengar, Nabi berkata-kata dengan pokok kurma yang bukan lagi pokok tetapi hanya tinggal batang pokok kurma. Pernah dengar? Macam mana disebutkan riwayat sahabat tercari-cari tangisan yang seakan-akan budak kecil menangis ketika Nabi meninggalkan satu batang tamar, batang pokok kurma yang dilentangkan di depan Masjidin Nabi SAW di bahagian saf utama. Kemudian Nabi naik mimbar bau, tiba-tiba dengar bunyi menangis, dan bila dicari tangisan itu datangnya daripada sebatang tamar yang asalnya dulu adalah satu tempat yang dipijak oleh baginda Nabi SAW dengan kaki mulia baginda Nabi SAW. Bahkan bila mana di antara dua khutbah Nabi akan duduk di atas batang tamar tersebut. Asbab adanya mimbar bau, Nabi tidak lagi menggunakan batang tamar itu, tapi masih ada, maka menangis batang tamar. Bukan takat bercakap pada satu hala, bahkan berinteraksi, ditanya dan dijawab. Dan kemudian bukan sahaja bercakap biasa-biasa, sampai ke tahap Nabi memujuk batang pokok kurma tu. Adakah kamu nak duduk dengan aku di dunia ataupun di akhirat kelak di syurga? Maka dia memilih untuk duduk di syurga. Satu pokok kurma yang dah tidak lagi hidup pun pilih nak duduk dengan Nabi di syurga. Tambah kita, takkan tak mau? Betapa kita ini dirundung dengan nilai kemangkakan bila mana kita memilih untuk tidak bersama dengan Nabi di akhirat kelak di dalam syurga. Sebab itu, apa yang boleh kita usahakan pada hari dan saat ini adalah berusaha untuk meningkatkan satu perkara yang disebutkan sebagai membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, kerana kemuncak kepada semua kebenaran berada di bawah telapak kaki baginda Nabi SAW. Yang ini takrifan berkenaan sifat Nabi. Ada orang duk fikir ataupun ada orang dia gambarkan sifat Nabi kan ada 4. Maka bila sebut syidik, di bawah syidik tu Nabi dah. Nabi duduk atas syidik tu. Jadi kalau kata kebenaran faham kita bertemu dengan kebenaran Nabi, yang perlu untuk kita tempelakkan, yang perlu untuk kita tolakkan adalah logik faham kita, bukan logik faham Nabi SAW. Dan ini yang membolehkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meraih gelar panggilan As-Siddiq. Kenapa? Bila ditanya berkenaan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalaulah di depan aku ada satu dinding yang berwarna hitam, yang berwarna putih, dan kalaulah baginda Nabi SAW mengatakan dinding itu berwarna hitam, maka yang menipu adalah mataku, yang benar adalah Nabi SAW. Sebab tu dia meraih panggilan As-Siddiq. Maksudnya apa? Sekecil-kecil benda yang Nabi sebut, semua dia percaya. Baik. Kemudian begitu juga dengan sifat Nabi yang seterusnya, iaitulah tabligh. Usahalah kita tuan-tuan untuk keluar daripada kepompong salah faham dengan merasakan dan dengan menyangkakan baginda Nabi SAW adalah satu orang yang memiliki sifat perahsia. Nabi tidak berahsia. Nabi menyampaikan semua keperluan kita. Dalam apa cerita, pada bab mana sekalipun, Nabi tidak pernah berahsia. Namun begitu, agak sedikit hairan bila mana ada orang masih lagi boleh meraih sokongan dan juga dokongan bila mana mereka menganjurkan apa-apa majlis
apa-apa program dengan meletakkan nama program tersebut rahsia Nabi ataupun rahsia solat Nabi, rahsia zikir Nabi, rahsia bacaan Nabi. Nabi tidak pernah berahsia. Nabi jelas kedudukannya. Bila mana Nabi SAW solat, semua sahabat nampak. Sebab tu daripada Nabi SAW ada benda yang kita sebutkan sebagai ma dhahaba ilaih. Apa yang kita ambil pada Nabi, daripada perkataan ma dhahaba ilaih itulah munculnya madhab. Hatta Nabi SAW bila tunjuk untuk solat, Nabi angkat takbir. Nabi, pada diri Nabi ada dua madhab. Pada diri Nabi itu ada dua kedudukan. Cara Nabi tunjuk kita. Angkat takbir yang pertama sama dengan telinga, tangan kita tu angkat sama dengan telinga. Yang kedua sama dengan bahu. Jadi pada Nabi kita boleh ambil antara dua tu. Dan tidaklah menjadi kita ni orang yang terlebih soleh kalau kita buat dua-dua. Ada dia duk sangka kata benda tu membuatkan dia lebih soleh, maka dia pun angkat takbir Allahu Akbar, dia letak dua lagu tu. Tak tahu pasal apa. Padahal dia kena pilih salah satu. Takat mana yang dia boleh. Begitu juga dengan bila disebutkan tentang tabligh, Nabi tidak pernah berselindung pada apa-apa keperluan manfaat umat. Bila mana kita sebut berkenaan dengan kehidupan kita pada hari ini, ya Nabi telah selesaikan. Nabi cerita dekat kita, Nabi tunjuk dekat kita, direkodkan oleh para sahabat. Macam mana cara Nabi tidur, macam mana cara Nabi makan, macam mana cara Nabi berjalan. Dan semua itu kita kena jadikan sebagai panutan, patukan dalam hidup. Dan tak ada tunjuk contoh yang lain melainkan mengikut pada jalur Nabi SAW. Kemudian dalam waktu yang sama, bila kita bicara berkenaan dengan tabligh, apa yang perlu untuk kita tuntaskan hari ini adalah bila mana Nabi dah menyampaikan keseluruhannya, maka kita ni pertama kena pergi cari benda yang Nabi sampaikan itu. Mesti bersanad, bersambung sampai kepada Nabi SAW. Hatta bacaan dalam salat kita sekalipun, kita mengikut riwayat Imam Hafs dan juga Imam Asim, jalurnya akan berakhir kepada 4 orang sahabat, yang mana 4 orang sahabat ni bertalaqi terus dengan Nabi SAW. Jadi dekat situ pentingnya sanad, pentingnya perjalanan atur daripada kita pergi kepada guru kita, pergi kepada guru kita, sampailah kepada orang yang memegang apa yang disebutkan sanad bacaan sampai kepada Nabi SAW. Bagi bacaan yang lain mengikut imam yang lain, mereka juga ada sanad mereka yang berakhir dengan sahabat dan sampai kepada baginda Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, tatkala kita Malaysia kita ikut riwayat Imam Hafs, maka betul lah benda tu, bacaan tu. Jangan kita duk buat fikir pula. Betul ke aku baca Fatihah ni? Ke aku duk baca waladdallin, Nabi baca waladdallun? Ada tak waladdallun? Ada. Tapi bukan riwayat yang kita ambil. Kita ambil riwayat imam yang lain. Betul kan Nabi baca siratal ladzina an'amta alaihim? Kan Nabi baca alaihum? Ada alaihum, tapi bukan kita ambil yang tu. Sebab pada Nabi itu ada ma dhahaba ilaih, apa yang kamu boleh ambil. Kemudian yang ketiga, bila disebutkan sifat Nabi SAW, Nabi adalah fatanah. Fatanahnya baginda Nabi SAW tidak mampu untuk diukur kira dengan timeline. Dia tak ada satu benda yang kita sebut kecerdikan Nabi itu hanya berkesan untuk beberapa tahun. Tidak, dia berkesinambungan sampailah kiamat. Cerdiknya Nabi, benda yang Nabi habaq kat kita, benda tu adalah benda yang memperbaiki dan benda yang baik untuk kita, bukan takat masa hidup lah ni, bahkan nanti masa ke depan untuk zaman anak cucu kita, dan juga sampailah ke akhirat. Atau benda yang paling mudah untuk kita proses faham, dan mungkinlah ada kita boleh nampak dengan capaian yang paling dekat. Bila mana berlakunya pandemik, maka orang pekat war-warkan untuk cuci tangan sekali 5 kali. Sehari tu kena cuci 5 kali paling kurang. Siapa yang keluar? Ni lah geng-geng kesihatan dunia. Nabi ajak kita berapa lama lah? 1400 tahun lepas. Orang Islam itu nak mengekalkan keislaman. Islam ni bermaksud selamat. Jadi orang yang selamat tu nak mengekalkan keselamatan dia, maka dia kena golongkan diri dia dalam kelompok yang digelar sebagai mutatahhirin, golongan yang bersuci. Jadi macam mana nak kekalkan benda tu? Iaitulah orang yang mendirikan solat. Kerana bila mendirikan solat, dia akan melakukan ibadah wuduk.
Dan bila dia buat wuduk, sehari mesti kena buat 5 kali. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi sebut orang yang melakukan solat 5 kali sehari itu ibarat orang yang mandi 5 kali di sebatang sungai. Nak abang kata betapa hygiene-nya umat Islam ni. Tapi biasa kita ni tak pernah nak ambil maklum benda ni. Kita tak faham Nabi itu lebih mengatasi daripada abqari, genius. Nabi lebih daripada genius. Walaupun ada orang nak cuba untuk ukur kira IQ Nabi, tak. Sebab weighing ataupun measurement untuk kita letak dekat Nabi tu dunia tak mampu. Sebab Nabi melangkau sampai ke syurga. Nabi nampak habis semua dah. Jadi kita cuma duk sembang mai dalam bab dunia ni, ya bolehlah nak check IQ kita. Untuk Nabi tak perlu. Sebab tu bila ada orang bila masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, mereka bawa satu buku The Most Influential People in the World, karangan Michael J. Hart kalau tak silap saya. Dia masukkan nama Nabi SAW tu nombor 1. Dalam ramai manusia di dunia ni, manusia yang paling berpengaruh, nombor 1 dia letak Nabi SAW. Sebagian ulama mengambil ia sebagai satu perkara yang disebutkan sebagai pengiktirafan lah. Tetapi secara telitinya tidak boleh, bukan tak boleh, orang kata apa, tak apa nak kena kalau banding Nabi dengan orang lain. Sebab Nabi itu tiada tanding, Nabi itu tiada banding, dan Nabi itu tiada lagi selepas daripada dia. Yang tu yang kita nak kena ambil maklum. Dan sebab itu fatanahnya Nabi, baginda Nabi memberikan kepada kita satu jalur jalan untuk kita ikut, dan kerja kita cuma ittiba'. Mana itu Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran, bila mana Allah Ta'ala menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Dua benda dia dapat. Kalau kamu ni adalah orang yang benar cinta pada Allah, jalan untuk menunjukkan nilai kecintaan kamu pada Allah cuma satu, iaitu fattabi'uni, ikut Nabi. Kalimah ittiba' diikat pula dengan huruf fa di depan, fattabi'uni. Maksudnya apa? Kena ikut dekat, kena ikut cepat-cepat. Jangan tangguh, jangan lengai. Bila tahu dah ini sunnah, buat. Bila tahu dah kata ini Nabi pernah buat, buat. Bila tahu ini disuruh oleh Nabi, buat. Bila tahu benda ini dikerah dan ditergah oleh Nabi SAW, maka kita tinggal dengan cepat dan juga dekat. Bila kita duduk dalam situasi itu, maka kita ini akan tergolong dalam golongan yang mendapat kebaikan apa? Mereka akan dikurniakan yuhibbukumullah, cinta daripada Allah. Dan yang keduanya, kehebatan cinta kepada Allah ni macam mana? Wa yaghfir lakum dzunubakum, iaitu diampunkan segala dosa. Kerana itu abqariyah, fatanahnya baginda Nabi SAW, cerdiknya baginda Nabi SAW adalah satu perkara yang sepatutnya memberikan khabar kepada kita. Tidak ada solusi yang lebih hebat di dunia melainkan solusi yang didatangkan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun ada lah orang nanti kata mungkin Nabi tak tahu benda ni, ataupun benda ni tak berlaku zaman Nabi, ataupun benda ni mungkin tidak diketahui pada waktu Nabi dan para sahabat. Tetapi ketahuilah tuan-tuan, Nabi lebih kenal kita, Nabi lebih kenal alam, Nabi lebih kenal seluruh perkara daripada kita ni. Sebab Nabi SAW bukan takat duduk berinteraksi dengan makhluk yang kita sebut sahaja. Bahkan bulan, Nabi duduk dalam keadaan berada dalam satu kedudukan yang boleh mengetahui perkara yang ada di dalam semesta, sebab semuanya diberitakan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian yang keempat, pada takrif berkenaan dengan sifat Nabi SAW, Nabi adalah pemilik kepada sifat amanah, yang mana amanah ini berada di bawah telapak kaki baginda Nabi SAW. Siapa yang nak jadi orang yang amanah, asal daripada kalimah iman, iaitu orang yang percaya. Selama mana dia menjaga kepercayaan dia, nak duduk dalam nilai amanah itu, maka tidak ada orang lain yang boleh untuk dijadikan sebagai modul contoh melainkan baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita cerita dalam bab nak jaga amanah, kita cerita berkenaan bab nak menjalankan amanah, kita jadi orang yang nak memberikan amanah, maka kita kena tengok jalur dan jalan Nabi SAW. Bagaimana Nabi memberikan indikator, penanda aras kepada kita, ini adalah orang yang amanah. Macam mana kata amanahnya Nabi? Nabi dikenal sebagai orang yang paling amanah di tengah-tengah
kebobrokan masyarakat jahiliah Quraisy. Walaupun mereka adalah orang yang menentang Nabi, orang yang mengasak Nabi, memberikan kecaman, tindakan-tindakan provokasi, intimidasi ke atas Nabi SAW sepanjang Nabi melakukan usaha dakwah 40 tahun sampai umur Nabi 53 tahun, khususnya di Mekah. Walaupun mereka ni menentang perkataan Nabi, maki Nabi gila-gila punya kau, mereka tak panggil Nabi dengan kalimah Muhammad, mereka panggil Nabi SAW dengan kalimah Muzammah. Mereka menggelarkan Nabi sebagai orang gila dan berkata Nabi SAW adalah ahli sihir. Tapi dalam waktu yang sama, bila ditanya pada setiap muka-muka kelompok-kelompok Quraisy kafir yang menentang Nabi ini, siapakah yang paling amanah di bumi Mekah? Semua setuju, seorang saja, iaitu Nabi SAW. Sebab tu dalam peristiwa hijrah kita sebut itu, Nabi pesan dekat Sayyidina Ali, selepas 3 hari aku keluar daripada kota Mekah, engkau kembalikan barang-barang milik orang-orang Quraisy yang disimpan oleh aku. Bayang mereka tibai Nabi, mereka kecam Nabi, mereka maki Nabi, mereka carut macam-macam dekat Nabi. Tapi dalam bab harta benda mereka, harta-harta yang bernilai yang mereka punya, uqiyah, ikatan wang emas, ikatan perak, barang-barang kemas permata, nak bagi siapa simpan? Nabi. Tanya dekat mereka, pasal apa tak bagi dekat Abu Jahal, pasal apa tak bagi dekat Abu Lahab, pasal apa tak bagi dekat pemuka-pemuka Quraisy yang lain untuk jaga. Bahasa mudahnya, hanya penyamun kenai penyamun. Dia pun tahu kalau bagi buat ni, awal nanti dia pun lipat rapat, ruyuk lagu tu kan. Ni boleh bayang tuan, main jumpa Nabi ni, bagi barang dekat Nabi, tolong jaga wahai Muhammad. Nabi pun jaga. Nanti lepas main ambil, Nabi akan pergi balik. Lepas bagi ya, keluar dari rumah Nabi, maki terus. Faham tak? Dia punya, kita nak bayang tak faham kau. Kalau ikut zaman lah, jenis bagi, percaya dekat Nabi, Nabi simpan barang, habis Nabi pegang barang mereka tu, mereka keluar maki Nabi, susun strategi nak bunuh Nabi. Padahal mereka tahu Nabi tu duk pegang harta mereka. Dia agak, bukan kata lawak, tapi mangkang nak abang kata benda tu. Sebab tu bila disebutkan tentang nilai amanah, ya, Nabi pemegang perkataan Al-Amin daripada sebelum kenabian sampailah Nabi kembali ke Mekah, sampai tu. Dan tak ada orang lain memiliki nama Al-Amin, melainkan ada dalam satu riwayat, iaitu menantu Nabi, menantu Nabi yang merupakan suami kepada Sayyidah Zainab, Sayyidatina Zainab binti Rasulullah. Dia juga mendapat nama gelar sebagai Al-Amin. Tapi zaman Nabi duduk di Mekah, dia tak Islam. Zainab Islam, tapi dia tak Islam. Nabi duduk di Madinah, dia tak Islam. Yang suami Zainab, menantu Nabi ni. Kemudian perang Badar dia mai melibatkan diri dalam perang Badar, dan dia berperang dengan Nabi pun face to face. Dan kemudian menjadi tawanan. Menantu Nabi ditawan oleh Nabi SAW. Bila dah ditawan, kemudian Zainab yang berada di Mekah cuba menebus suami dia dengan satu benda, satu harta. Dan bila mana harta tersebut, barang emas tersebut diberikan kepada Nabi, emosi ya Nabi, sebab barang yang diberikan oleh Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah, dalam riwayat disebutkan, kalung milik Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu an, yang mana Sayyidatina Khadijah ni hadiah dekat Zainab masa kahwin dengan Al-Amin tu. Jadi bila Nabi pegang tu, Nabi luluh hati Nabi, sebab nampak dekat situ Sayyidatina Khadijah. Maka Nabi kata dekat sahabat, terpulang pada hampa lah, sama ada nak lepaskan tawanan ataupun tidak. Kalau kata hampa tak lepaskan tawanan, iaitu menantu Nabi ni, tak lepas pun tak apa. Kalau hampa lepas pun tak apa. Kemudian para sahabat bila tengok muka Nabi, maka mereka kata, kami tahu apa yang Nabi nak, iaitulah Nabi nak supaya dilepaskan, dan barang kalung tu Nabi bagi dekat menantu dia dengan syarat, hang balik ke Mekah, hang punya tawaran, hang punya tebusan itu adalah ditebus dengan kehadiran Zainab. Hang balik ke Mekah, tapi Zainab kena mai ke Madinah, yang tu baru boleh tebus. Maka yang disebabkan menantu Nabi juga Al-Amin pada waktu itu, maka dia pun balik, dia pun persiapkan isterinya untuk dihantar ke Madinah, dan dia tetap kekal berada di Mekah. Bila dia memeluk Islam lepas daripada
kewafatan Nabi SAW, baru dia masuk Islam. Kalau ikut dalam riwayat zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan akhirnya dia syahid dalam medan perang menantu Nabi tu. Sebab itu bila disebutkan tentang nilai amanah ni tuan-tuan, baginda Nabi adalah mercu tanda, satu monumen yang paling besar, satu benchmark untuk kita jadikan sebagai pemegang taruh pada setiap nilai-nilai amanah dalam dunia. Tak ada orang yang paling beramanah melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ni mengaku sebagai umat Nabi, perlulah untuk kita jadikan Nabi sebagai contoh tauladan yang paling utama. Sebab tak ada lah contoh tauladan yang lain yang lebih baik melainkan contoh yang ditauladankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Nabi adalah pemilik kepada qudwah, dan juga Nabi adalah pemilik pada gelar uswah. Dia ada dua, qudwah, qudwatur rasul, satu lagi uswatun hasanah. Bila sebut kata qudwah, qudwah ini adalah keteladanan yang terbatas. Satu benda yang boleh dijadikan contoh tetapi benda itu terbatas, itu qudwah. Kita solat dengan imam, maka sepanjang kita ikut imam, ikatan kita yang mengikat itu namanya qudwah. Sampai bila? Daripada mula imam takbir sampai imam bagi salam, sepanjang waktu tu qudwah. Hak tu qudwah. Tapi bila imam dah bagi salam, kita pun dah berzikir, kita pun dah baca doa, imam balik, contoh dia balik sembarang jaya, kita tak boleh balik sembarang jaya. Pasal saya kena ikut imam. Tak. Hang bukannya anak imam pun. Qudwah tu terputus sebab dia terbatas masa dalam ibadah solat. Begitu juga kata ulama dalam satu-satu bab dengan kita. Macam contoh kita ni adalah ada banyak sifat, ada banyak perangai. Maka mungkin kita ni tidaklah memiliki banyak benda baik, tapi ada benda baik yang ada dengan kita ni boleh kita ambil. Satu. Dan qudwah ni dia boleh melekat pada mana-mana orang, baik dia beriman ataupun tidak. Bagi contoh nak tengok cerita berkenaan dengan orang yang tidak pernah berputus asa. Ada kawan saya beritahu ni, dia kata cerita pasal Jack Ma. Jack Ma tu, dia minta kerja dekat satu tempat kerja tu buka tawaran untuk 23 orang pekerja. Dia masuk, minta, lepas interview, tapi last selection lepas ada 24 orang. Lepas dah selection dah habis dah, tapi tinggal 24. Nak pakai 23. Dan dia kata tahu tak, yang 24 tu seorang yang tak pakai siapa? Aku. Dia kata minta untuk semua belajar, 3 kali mohon tak dapat. Begitu juga bila mana dia usahakan untuk buat segala macam, ditolak. Dan akhirnya disebabkan dia tak putus asa, dia adalah satu orang yang terkenal di dunia pada hari ini. Sebab dia tak pernah rasa nak putus asa. Dan perangai rajin dekat dia tu kita boleh ambil Tapi main dalam bab ideologi dia, kepercayaan dia tak boleh Sama juga dengan mana-mana orang yang kita jumpa. Kalau dia ni dalam bab sejarah, ya kita boleh ambil, tapi main dalam bab akidah tak apa nak cun sangat. Dia ni dalam bab fiqh, ya cun, tapi dalam bab sirah dia tak apa sangat. Dia ni dalam bab akidah dia bagus, tapi kalau dia main dalam bab sirah ni dia tak apa sangat. Maka kita boleh pilih dekat situ. Dan bukanlah menamakan pada kita ni orang yang macam tu adalah orang yang kita kena tolak tu, tak. Benda yang baik pada dia ambil, benda yang tak baik kita kena tolak. Itu sifat qudwah. Hak tu yang kita kena usah. Manakala uswatun hasanah, kalau ikut dari riwayat Imam Hafs, boleh dibaca dengan dua wajah, satu uswatun, satu iswatun. Yang kata ulama, falsafahnya adalah uswatun dengan baris atas memberikan maksud semua benda yang tertinggi, yang terbesar, benda yang paling hebat pada Nabi SAW juga kita boleh jadikan sebagai contoh. Iswatun baris bawah, kecil, kasrah sebab pecah, maka benda-benda yang paling kecil pun kita kena ambil pada Nabi SAW. Bab pembinaan kerangka masyarakat, negara, ya, masyarakat bernegara, boleh ambil pada Nabi SAW. Benda berkaitan dengan pembinaan ketumbukan tentera, mengemudi bala tentera, ya boleh ambil pada Nabi SAW. Macam mana Nabi jadi orang yang duduk dalam think tank nak bina satu pengurusan dan pentadbiran zakat, ya kita boleh ambil pada Nabi SAW. Benda-benda besar dan benda-benda kecil juga kena ikut Nabi. Sampai ke tahap makannya, minumnya, jalannya, pakainya, diamnya, tegurnya, tunjuknya, semua kena ikut Nabi SAW. Kalau tentang perbahasan yang menarik berkenaan dengan riwayat daripada Abdullah ibn Abbas, iaitu ketika mana ditunjukkan tentang pemakaian cincin.
Nabi pakai cincin tangan kanan, memang tangan kanan. Cuma bila tengok pada riwayat daripada Abdullah ibn Abbas, ditanya kepada dia, Nabi pakai cincin di jari mana, maka dia tunjuk jari, dia tunjuk jari ni, dia tunjuk jari ni. Dalam riwayat sebut salah satu lah, dia tunjuk. Jadi bila tengok riwayat itu, ditulis Abdullah ibn Abbas menunjukkan ke tangan kiri. Baik, jadi keluarlah dekat situ syarah, lepas kata boleh pakai tangan kiri. Tapi tengok pada riwayat yang lain, Nabi pakai semua belah kanan. Maka pasal apa jadi lagu tu? Benda tu jadi sebab sunnah menunjuk. Sunnah menunjuk. Boleh faham tak? Maksudnya dia nak tunjuk. Bila ditanya jari mana, dia nak tunjuk. Bila nak tunjuk, sunnah nak tunjuk, kena tunjuk dengan jari telunjuk dan tangan yang kanan. Jadi macam mana dia nak tunjuk jari ni pada tangan kanan juga? Tuan-tuan faham tak? Sebab tu Abdullah ibn Abbas dia tunjuk lagu tu. Bukan memberikan maklum kata jari di tangan kiri, tetapi kedudukan jari yang di tangan kanan. Kenapa dia tak habaq kata jari ni terus? Tak, sebab tak boleh nak tunjuk dengan lagu tu. Dia kena guna jari untuk tunjuk. Hak ni yang dipecahkan lagi. Ada ulama yang menerima boleh pakai juga tangan kiri, tetapi sebagian besar mengatakan tak, belah kanan. Begitu juga dengan satu ketika Sayyidina Ali, dia naik kuda. Bila Sayyidina Ali naik kuda, kaki masuk dekat saddle kuda tu, tempat letak kaki tu, letak saja kaki, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian naik atas pelana, baca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian gelak. Jadi sahabat lain Musya, Sayyidina Ali, okey lah, sempoi Bismillah mah cantik dah, subhan okey lah, baca doa naik kenderaan mah, tahmid okey dah, takbir pun okey dah. Tapi yang gelak tu mah, kenapa kamu gelak wahai Ali radhiyallahu an? Sayyidina Ali pun habaq. Soalan ente sama macam soalan ana lah. Dia pernah tanya dekat Nabi benda yang sama, kan? Sebab Nabi bila naik kuda, mana Nabi buat macam tu, baca bismillah, naik doa naik kenderaan, tahmid alhamdulillah 3 kali, takbir Allahu Akbar 3 kali, kemudian Nabi gelak. Dan kata Sayyidina Ali, aku pernah tanya benda tu dekat Nabi SAW. Tinggal lagi bila aku memahami apa yang Nabi SAW buat, rupanya benda ni aku cuma perlu buat, tak perlu tahu kenapa dan mengapa. Sebab logika perbuatan Nabi tak mampu digaris ukur dengan akal. Banyak benda, sebab dia berkaitan dengan iman. Dengan Nabi dan Rasul ni kan kita kena iman. Bila sebut kata iman ni, percaya benda tak nampak, jadi dia tak terikat dengan logik. Tapi pasal kita ni wa'allamahul bayan, insan, maka kita gelutlah nak tahu pasal apa. Sedangkan jalur memahami sunnah Nabi ni dipecahkan paling tidak kepada 2. Jalur Abdullah ibn Abbas, jalur Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kalau Abdullah ibn Abbas, ya, dia akan fikir moral of the story, motor behind lori, udang balik mi, pasal apa Nabi buat tu, kenapa macam ni, dan apa kesan dia, pasal apa tak buat macam ni, oh pasal tu, tak dipikir lagu tu Abdullah ibn Abbas. Tapi Abdullah ibn Umar tidak, persis bapa dia Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah satu ketika, bila mana Nabi cium Hajar Aswad, dia pun cium. Dan tuan-tuan mesti ingat perkataan Sayyidina Umar. Dia kata, aku cium sebab Nabi cium, bukan pasal apa-apa tau. Dia amat dekat batu Hajar Aswad tau. Dia kata, aku cium sebab Nabi cium, bukan pasal apa. Jadi pendekatan itu sampai kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dahsyat dia. Bila dia pijak, bila Nabi SAW pijak, Nabi angkat kaki, bekas tapak kaki Nabi ni, Abdullah bin Umar akan pijakkan kaki dia dalam tu. Dia akan ikut persis Nabi buat. Sampai ke tahap bila dia pergi berjalan dengan Nabi, dia akan perhati Nabi berhenti tang mana, Nabi jalan tang mana. Jadi bila Nabi dah wafat ataupun dia keluar pada satu jalan, satu permusafiran yang Nabi tak ikut serta, tapi route yang dia lalu tu route yang pernah dia jalan dengan Nabi, dia akan buat sama macam mana Nabi buat ketika keluar dengan dia dulu. Jadi dia tengah duduk berjalan ni, sahabat-sahabat kata tengah-tengah duduk berjalan, tentu dia berhenti, dia pergi duduk dekat satu tempat.
Kemudian dia pergi duduk kat bawah pokok ni. Kemudian dia main pusing dekat satu tempat, lepas tu dia masuk balik dalam ada ni pemusafiran jalan sekali. Sahabat tanya, hang pasal apa tadi duduk jalan elok-elok pergi sana? Lepas tu hang pergi sini. Dia kata, sepanjang aku ikut dengan Nabi SAW melalui jalan ini, Nabi memang bila sampai dekat sini Nabi akan pergi kat situ. Bahkan dia meletakkan dan menetapkan, kalau nak qada hajat pun dia akan pergi qada hajat dekat tempat yang Nabi berhenti saja, tak lebih pada tu. Yang ni Abdullah ibn Umar. Sebab tu bila main kat kita, dia akan main dua wajah lah. Contoh mudah, kalau kata contoh, kita pun kata pakai sunnah adalah kita pakai jubah. Maka benar lah Nabi SAW di waktu Nabi pakai jubah, maka kita pakai jubah pun adalah sunnah. Tapi pada jadual Abdullah ibn Abbas, dia tengok pasal apa kena pakai jubah. Oh, target pakai jubah ni adalah untuk tujuan menutup aurat. Jadi kalau orang tu pakai baju Melayu sekalipun, bubuh kain pelekat sekalipun, pakai baju dengan samping sekalipun, asal dia menutup aurat, masih lagi menepati sunnah. Tak ada titik tembung pun. Tapi pasal kita ni tak mau mengaji, maka kita cari point untuk bergeli. Hak ni masalah. Sebab tu kita kena jadi orang yang berperasaan seperti Nabi, yang melihat semua manusia layak ke syurga. Kita belum tentu jadi orang yang duduk dalam keadaan merisaukan diri dia sama ada mampu untuk tidak melangkah ke dalam syurga berbanding orang lain. Orang lain dia tengok semua ni syurga lah, dia belum tentu. Maka kalau ada sifat tu, insya-Allah kita akan jadi orang yang senantiasa duduk dalam keadaan bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang dikatakan sebagai berperasaan seperti Nabi, bukan perasaan Nabi. Masalahnya bila kita perasan Nabi ni yang bahaya. Kita dah mula grupkan orang-orang tertentu, dia ni bid'ah, geng, dia ni sesat, dia ni neraka, dia ni sikit lagi kalau dia kata mesti jadi kafir. Oh, dahsyat. Tak sama dengan Nabi ya. Nabi SAW melihat nilai kebaikan pada semua orang, dan Nabi nak semua orang syurga. Kita pula hidup selepas 1400 tahun daripada Nabi, hidup kita bukan nak mensyurgakan orang, tapi hidup menerakakan orang. Yang ni bid'ah sesat masuk neraka, yang ni masuk neraka ni. Habis tu semua masuk neraka, hang masuk mana? Hang nak pergi Tesco, hang nak pergi Long Wan. Kalau kita duk sangka semua masuk neraka, kita dengan syurga juga jauh. Lepas tu jangan kita jadi orang yang merasakan si pelaku maksiat itu adalah penghuni tetap neraka, dan mereka dah ada IC sana dah. Ada orang masuk syurga di kalangan ahli maksiat dikarenakan setitis air mata taubat. Dan ada juga ahli ibadah yang berletih-letih berpenat-penat melakukan taat, akhirnya dihumban junamkan ke dalam neraka kerana dia pernah berbangga dengan peluh keringat yang dilakukan sepanjang dia melakukan ibadat. Wala'iyadzubillah. Sebab tu kita tak boleh nak letak diri kita di mana. Nak masuk 3 minggu lah. Hari Isnin 3 minggu lepas, satu orang hamba Allah, umur 48 tahun, telefon kita, keluarga dia telefon, abang kata dia ada satu will, dia ada satu hajat. Hamba Allah ni nak masuk Islam, buat pengislaman. Sebab dia dah tak boleh lah, doktor abang kata dia ni dah habis, organ dalaman dia dah kacau dah. Kalau nak hidup pun dalam sehari 2 lagu tu je. Jadi bila dah buat pengislaman pukul 11 pagi, balik daripada tempat pengislaman, dia buat pengislaman tu di tempat ni lah, sebab dia sakit, pakai mesin oksigen tu tuan. Tangan ketak ni berselerak wayar, duk angkat syahadah. Sebut kalimah syahadah clear, memang clear, sebab dia memang minat Islam lama dah, umur 48. Dan bila mana dah habis syahadah, selesai semua pendaftaran semua, selesai di peringkat pendaftaran, nak keluarkan keperluan yang wajib lah, kad dan sebagainya. Pukul 3 lebih sikit, 3.12, 3 suku macam tu, pihak hospital telefon, kembali ke rahmatullah. 4 jam lebih masuk Islam, duduk atas perbaringan katil hospital. Agak-agak berapa ribu orang dia mengumpat, agak-agak berapa orang dia kata, agak-agak berapa orang dia duk membawang, agak-agak berapa orang yang dia sangka buruk, agak-agak berapa orang yang dia pernah buat dosa sepanjang 4 jam tu. Sedangkan seluruh industri dosa maksiat yang dia telah himpun 48 tahun sebelum tu, Allah Ta'ala runtuhkan, robohkan dengan satu kalimah la ilaha illallah. Dan dia akhirnya kembali kepada Allah biiznillah, insya-Allah. Kita boleh nampak dekat situ satu kematian yang membangkitkan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia duduk dalam keadaan Allah Ta'ala redha dekat dia, dan dia redha pada Allah. Tapi dia untung, seperti mana ada seorang sahabat yang masuk Islam, turun pergi medan jihad. Nabi kata dia ni beruntung modal dunia sikit je, tapi untung juta kali ganda di akhirat. Masuk Islam, masuk medan jihad, syahid.
Masuk Islam, tak ada sembahyang, tak ada puasa, zakat, haji, apa benda apa tak ada, masuk perang, syahid, syurga. Hamba Allah ni masuk Islam pukul 11, pukul 3 lebih meninggal. Kalau kita nak banding dengan dia, tuan-tuan, sebab tu kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu nampak orang yang tak beriman, rendahkan hati kamu. Mungkin juga pada waktu-waktu dekat dengan kematian, Allah Ta'ala condongkan, lorongkan dia untuk ucap kalimah syahadah, kamu akan jadi orang yang paling-paling rugi dan paling-paling rasa tak beruntung. Lah ni pasal kita duduk fikir, sembang dengan orang-orang yang duduk dalam pahaman yang lain. Dia kata Islam tak adil lah. Pasal apa? Oh, kalau buat baik tak masuk syurga. Walaupun kami ni buat baik gila-gila memang tak masuk syurga. Orang Islam tak buat baik terang mana pun, tapi pasal di Islam masuk syurga. Dia kata ya, memang betul pun. Habis tu kami ni duk bagi sedekah, bagi derma apa semua, tak dapat apa. Nanti di akhirat hampa ni, bahasa dia kalau kita sebut bahasa mudah macam menganjing lah. Kamu akan diacan, diejek oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di Yaumul Mahsyar tu, Allah Taala akan tunjuk ada ni pahala ni berkontainer, bahkan sampai sebesar-besar negara pahala tu. Tapi disebabkan dah ada pahala letak dekat depan kamu, lah ni kunci dia ada. Harta tu milik hang, tapi kunci tu ada tak? Kunci tu tak ada. Tak mana kunci dia? La ilaha illallah. Tak ada kunci tu ya, habis. Dan kita pun rasa macam benda ni tak adil juga. Kira kalau ada setengah nak fikir kan, buat gila-gila punya dosa, mangkak apa semua, musyrik, apa sembah apa semua duk buat, mai dekat nak meninggal dunia ucap kalimah syahadah. Oi, lagi letih kita. Boleh faham tak? Kita duk sembahyang ni, tungin balik 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tak tahu mai hamba Allah ni apa pun tak, relax lengang-lengang kangkung. Lepas tu mai dekat nak meninggal dunia, masuk Islam lah. Masuk Islam, tentu meninggal dalam keadaan baru Islam. No, kita yang ni biar betul, aku dah sembahyang berpuluh tahun pun tak dapat macam dia. Boleh faham tak? Jadi bukan dekat depa saja boleh dudukkan diri depa dalam keadaan tak adil, tapi kita pun kalau tak beriman kita akan kata tak adil. Tapi pasal kita ni ada iman, maka kita tahu yahdi man yasha, Allah boleh memilih siapa-siapa saja untuk dapat hidayah. Dan inilah merupakan satu ketentuan dan ketetapan untuk kita syukuri nikmat yang tidak ada tandingnya, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nikmat keimanan dan keislaman yang kita dapat dalam pinjaman Allah sampai ke pagi ini. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada motivasi terbesar melainkan kita kena jadi satu orang yang mengenal dan mengenang Nabi SAW dalam setiap perbuatan hidup kita. Dan benar kata ulama dulu, redup bukan sebarang redup tanda hari nak hujan. Hidup bukan sebarang hidup Nabi jadikan panduan. Banyak hari antara hari paling mulia hari Jumaat, banyak Nabi antara Nabi paling mulia Nabi Muhammad. Jadi kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Terang malam bulan purnama, puteri raja membaca hikayat, walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Limau manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu. Pantun dah habis, masa dah sampai, saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khair.